Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Muslim setelah daripada kita berjaya mengkhatamkan bacaan Sunan Imam Tirmizi. Mudah-mudahan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya di dalam kehidupan kita, menjadikan kita dapat memahami sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi berada pada kali ini dalam mukaddimah Sahih Sahih Muslim pada muka surat 51 mengikut cetakan kitab saya, dan kita berada pada tajuk yang Imam Muslim bawakan, ketengahkan, berkenaan tentang 3 kategori perawi-perawi hadis. Maka Imam Muslim meletakkan kategori pertama, para perawi hadis yang diterima riwayat mereka oleh majoriti para ulama hadis kerana mereka ini adalah orang yang bagus dalam hafalan, bagus dalam periwayatan, dan juga pada waktu itu tidak ada syadz dan illah dalam periwayatan mereka. Itu kita dah selesai. Kemudian kategori kedua adalah perawi-perawi yang tidaklah sebagus dan sebaik perawi-perawi kategori pertama, namun pada waktu itu mereka sedikit lemah, sama ada dalam itqan, dalam hafazan ataupun dalam periwayatan hadis mereka, namun mereka tidaklah sehingga dituduh dengan dusta ataupun pada waktu itu mungkarul hadis dan sebagainya. Maka ini pun kita telah selesai perawi yang berada pada tingkatan dan kategori yang kedua. Lalu siapakah yang berada pada kategori yang ketiga? Kategori yang ketiga adalah mereka yang telah dituhmah, yang telah dicela dan dituduh dalam periwayatan hadis mereka adanya kecacatan, adanya illah. Dan golongan ketiga, kategori ketiga perawi-perawi ini Imam Muslim tidak bawakan di dalam kitab sahihnya. Maka daripada sini kita nak baca tentang kategori yang ketiga, para perawi hadis yang Imam Muslim bawakan. Maka kata Imam Muslim, fa amma ma kana minha an qaumin, maka adapun riwayat yang riwayat tersebut datang an qaumin, daripada sekelompok perawi, hum inda ahlil hadis, dan mereka ini di sisi para ulama hadis, muttahamun, adalah mereka-mereka yang telah dituduh dengan kecacatan, ada illah dalam riwayat mereka. Yang mana kita dah belajar illah ada banyak pada mukaddimah Imam Nawawi. Maka ada illah, ada kecacatan dalam periwayatan mereka. Lalu muttahamun, mereka telah dituduh dengan kecacatan dalam periwayatan mereka. Ataupun indal aktsari minhum, bukan semua para ulama pada waktu itu menuduh mereka dengan kecacatan riwayat hadis, tetapi majoriti, kebanyakan. Walaupun ada mungkin ilmuwan hadis yang pada waktu itu mengatakan mereka ini thiqah, mereka ini diterima riwayat, tetapi apabila majoriti ulama hadis pada waktu itu menuduh mereka dengan kecacatan pada riwayat, Imam Muslim tak ambil riwayat mereka. Maka sama ada semua ataupun kebanyakan majoriti para ulama hadis menuduh sebahagian perawi dengan kecacatan, maka Imam Muslim tidak masukkan hadis-hadis mereka di dalam kitab beliau ini. Daripada situ kan? Okey. Maka apa yang Imam Muslim akan buat dengan perawi seperti ini? Kata Imam Muslim, falasna, maka tidaklah kami natashaghalu
akan menyibukkan diri bitakhriji untuk menukilkan, mengeluarkan hadis-hadis mereka. Siapakah contoh perawi-perawi yang pada waktu itu mereka dituduh dengan kecacatan dalam periwayat hadis mereka? Maka Imam Muslim bawakan contoh seperti Abdullah bin Miswar Abi Ja'far Al-Madaini, Amr bin Khalid, Abdul Quddus Asy-Syami, Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, Ghiyath bin Ibrahim, Sulaiman bin Amr Abu Daud An-Nakhai wa ashbahihim, dan perawi-perawi yang seumpama mereka. Mungkin ada ulama hadis yang menukilkan riwayat mereka, tapi Imam Muslim beliau buat keputusan untuk tidak menukilkan hadis daripada perawi-perawi yang telah dituduh ada kecacatan dalam periwayatan hadis mereka oleh sama ada semua para ulama hadis ataupun majoriti para ulama hadis. Lalu daripada sini kita faham, kalaulah hanya ada seorang dua yang pada waktu itu menuduh kecacatan pada sebahagian perawi, ada kemungkinan Imam Muslim akan tetap menukilkan hadis-hadis mereka, riwayat-riwayat mereka. Okey. Maka kata Imam Muslim, mimmanituhima, orang-orang yang seumpama mereka, mimmanituhima, daripada kalangan mereka yang telah dituduh biwad'il hadis, dengan mereka reka hadis, wa taulidil akhbar, mencipta riwayat, wa kadzalika, dan begitu juga manil ghalibu, orang yang kebiasaan, ala hadisi, pada hadisnya, al munkar, adanya riwayat yang munkar, awil ghalat, ataupun kesilapan, amsakna, maka kami menahan diri juga, an hadisihim, daripada riwayat hadis mereka. Maka bukan sekadar mereka yang telah dituduh dengan sesuatu kecacatan, kalaulah perawi-perawi yang mana kebanyakan, walaupun tak semua, kebanyakan hadisnya ada silap, kebanyakan hadisnya adalah riwayat yang mungkar, kebanyakan hadisnya adalah riwayat yang dipertikaikan, itu pun Imam Muslim tidak akan menukilkan hadis mereka di dalam kitab beliau. Maka ini yang kita perlu faham dengan cara Imam Muslim. Maka kalaulah ada perawi dalam Sahih Muslim yang dipertikaikan oleh hanya seorang dua ulama hadis, terutamanya yang al-mutasyaddidun, yang terlalu over strict, maka itu tidak menjadi pertikaian, kerana yang tak dinukilkan oleh Imam Muslim hanyalah yang telah dipertikaikan oleh semua para ulama hadis ataupun majoriti para ulama hadis. Okey. Pada perenggan seterusnya, Imam Muslim nak ajar kepada kita bagaimana cara nak mengenal hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Minta maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bagaimanakah kita nak mengenali hadis yang mungkar? Hadis yang mungkar selalunya adalah hadis dan riwayat di mana riwayat itu bertentangan dengan hadis-hadis daripada perawi yang lebih thiqah, yang lebih mutkin, dan juga yang lebih diterima riwayat dia. Maka kalaulah terlalu banyak hadis mungkar daripada seseorang perawi, maka akhirnya perawi tersebut akan ditolak hadis mereka. Maka hadis mungkar adalah hadis yang mana ada percanggahan, pertentangan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah, yang lebih dipercayai, yang lebih bagus, yang lebih baik hafalannya, lebih itqan dalam periwayatannya. Maka kalaulah sekali dua, maka perawi tersebut masih diterima riwayatnya. Tapi kalaulah majoriti riwayatnya asyik bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih bagus, lebih sahih, lebih kuat, maka akhirnya hadis daripada perawi ini akan ditolak dan tidak akan diterima. Maka kata Imam Muslim, wa alamatul munkar, dan tanda hadis yang munkar, fi hadisil muhaddis,
pada periwayatan hadis oleh para ulama hadis, iza, apabila ma uridat, dibentangkan, dipersembahkan, diletakkan riwayatuhu, riwayatnya, lil hadis, kepada hadis, ala riwayati ghairi, terhadap riwayat perawi yang lain, min ahli hifzi, daripada perawi-perawi yang tergolong dalam kalangan bagus hafalannya, warida, dan diterima periwayatan hadisnya, khalafat, maka bercanggah riwayatuhu, periwayatannya, riwayatahum, akan riwayat mereka, maka ini hadis yang mungkar. Bila ada seorang perawi, walaupun ilmu dia dahsyat macam mana sekalipun, bila ada seorang perawi, riwayat dia pada waktu itu bertentangan dengan riwayat para perawi hadis yang lain, yang lebih thiqah, yang lebih dipercayai, yang lebih diterima riwayat mereka, yang lebih bagus hafalan dan ingatan mereka, maka pada waktu itu menjadilah hadis ini dikategorikan sebagai hadis mungkar. Okey. Aulam takat tuwafiquha. Apakah maksud aulam takat tuwafiquha? Baca syarah Imam Nawawi pada baris yang kelima, maksudnya adalah la tuwafiquha illa fi qalil, ataupun riwayat perawi ini hampir-hampir tidak menyepakati perawi hadis yang lain kecuali hanya sedikit. Padahal hadis yang sama diambil daripada mungkin perawi yang sama, guru yang sama, tetapi kenapa hadisnya berbeza daripada riwayat perawi yang lain? Maka timbul question mark, timbul soalan, kenapa hadis dia berbeza? Kenapa hadisnya tak sama? Maka itu yang dipanggil sebagai riwayat yang mungkar. Apabila ada seorang perawi, hadisnya bertentangan daripada hadis perawi-perawi lain yang lebih thiqah, yang lebih diterima periwayatan mereka, dan pada waktu itu lebih itqan, lebih teguh dan kukuh dalam periwayatan mereka, maka hadis ini dipanggil mungkar mengikut istilah para ulama hadis yang telah dinukilkan oleh Imam Muslim di sini. Okey. Kalaulah satu dua hadis macam tu masih tak mengapa, kata Imam Muslim, fa idza kana al-aghlab, maka apabila kebanyakan min hadisi, daripada riwayat hadis perawi tersebut, kadzalika, seperti itu, hampir semua, kebanyakan riwayat hadisnya bertentangan dengan perawi yang lain, maka kata Imam Muslim, kana mahjur al-hadis, maka adalah ditinggalkan hadisnya, ghaira maqbulih, tidak akan diterima, wala musta'malih, dan tidak akan digunakan. Kalaulah terlalu banyak hadisnya bertentangan dengan perawi hadis yang lain, maka akhirnya riwayat perawi ini tidak diterima. Dan itulah yang bermaksud apabila kita baca hadis, perawi ini mungkarul hadis, hadisnya mungkar, perawi ini riwayatnya mungkar. Apakah maksud mungkar? Apabila riwayatnya bertentangan akan perawi-perawi hadis yang lain yang lebih diterima dan lebih teguh dan bagus periwayatan hadis mereka. Jelas ke jelas? Buka pintu. Okey. Okey, lalu siapakah antara perawi-perawi hadis yang kebanyakan hadisnya adalah mungkar, walaupun mereka ini adalah ilmuwan hadis? Maka Imam Muslim memberikan contoh. Maka kata Imam Muslim, famin hadza ad-darb min al-muhaddithin, maka di antara para ulama hadis yang termasuk dalam kategori ini, sama ada riwayat mereka adalah ditolak ataupun kerana mereka ini majoriti hadisnya adalah mungkar. Siapakah mereka? Abdullah bin Muharrar, Yahya bin Abi Unaisah, Jarrah bin Minhal Abul Atuf, Abbad bin Kathir, Husain bin Abdullah bin Dumairah, Umar bin Suhban, wa man na'a nahwahum, dan perawi-perawi yang mengikuti jejak langkah mereka. Wa man na'a nahwah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu perawi yang mengikut jejak langkah mereka. Fi riwayatil munkar minal hadis, di dalam meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Maka hadis-hadis yang ditolak perawi ini, adakah Imam Muslim akan sebut hadis-hadis mereka?
Maka Imam Muslim tegaskan, falasna, maka tidaklah kami nu'arriju, akan memberi perhatian ala hadisihim, terhadap hadis mereka. Maka perawi-perawi yang ditolak, Imam Muslim takkan sebutkan pun hadis-hadis mereka dalam kitab sahih beliau. Wala natasyaghal, dan kami tidak akan menyibukkan diri bihi, dengan meriwayatkan hadis mereka. Lianna, kerana sesungguhnya hukma, ketetapan ahli ilmi, para ulama, walladhi yu'rafu, dan mereka yang terkenal, min madhabihim, daripada pegangan mazhab mereka, daripada kalangan para ulama hadis, fi qabul, pada penerimaan, ma yatafarradu bihil muhaddis, riwayat-riwayat yang dibawa bersendirian oleh sebahagian muhaddis. Ada sebahagian muhaddis, dia bawa riwayat yang pada waktu itu tak ada pada perawi lain. Dia bawa hadis yang tidak ada pada ulama hadis yang lain. Dia bersendirian. Maka ulama-ulama yang bawa hadis yang tidak ada pada perawi lain, bagaimanakah hadis itu untuk diterima? Maka kata Imam Muslim, an yakuna, bahawa adalah qad syaraka thiqat min ahli al-ilmi wal hifz, bahawa telah turut serta para ulama, para ilmuwan yang thiqah, dipercayai, dan pada waktu itu bagus hafazan mereka, fi ba'di ma rawaw, pada sebahagian apa yang telah mereka riwayatkan, wa am'ana, dan telah meneliti fi zalika, pada sebahagian riwayat-riwayat tersebut, alal muwafaqati lahum, yang telah disepakati riwayatnya bersama perawi-perawi thiqah yang lain. Maksudnya apa? Mana-mana riwayat yang pada waktu itu bersendirian seseorang perawi, riwayat tersebut hanya akan diterima kalaulah ada ulama thiqah yang lain yang telah turut serta meriwayatkan hadis-hadis yang lain daripada perawi ini. Kalaulah ada, maka barulah riwayat yang bersendirian itu diambil. Kalaulah tak ada, maka riwayat itu akan ditolak. Kerana tak tahu ada tak sokongan untuk periwayatan tersebut ataupun tidak. Fa-idza wujida dhalik, maka apabila ada yang sedemikian, maksudnya ada sokongan terhadap riwayat lain oleh para ulama hadis yang siqah dengan periwayatan mereka, baru diterima. Thumma zada ba'da dhalika syai'an, kemudian adanya penambahan riwayat sesudah itu, laisa inda ashabi, yang tidak ada pada perawi hadis yang lain, kubilat ziyadatuh, maka barulah diterima penambahan hadis tadi. Dan ini kita nampak banyak. Ada sebahagian riwayat yang mana pada waktu itu kenapa diterima penambahan pada riwayat, walaupun riwayat itu dia sendiri seorang sahaja yang bawa, kerana perawi tersebut dalam periwayatan hadisnya yang lain pada waktu itu telah turut disepakati oleh para ulama yang thiqah dan dipercayai. Maka barulah penambahan yang beliau bawakan pada sebahagian riwayat, walaupun tidak ada sokongan, pada waktu itu diterima, kerana perawi tersebut dipercayai dan perawi tersebut pada waktu itu jauh daripada tuduhan mereka-reka dan pada waktu itu mencipta hadis. Jelas ke jelas? Maka ini syarat untuk menerima ziyadatus thiqah, penambahan oleh perawi yang dipercayai adalah, apakah syarat dia? Pada riwayatnya yang lain mesti ada kesepakatan dengan para ulama hadis yang thiqah dan dipercayai, barulah penambahan periwayatan pada waktu itu oleh perawi tersebut akan diterima. Okey. Namun kena ingat, pada perenggan seterusnya Imam Muslim mengingatkan kita, ada sebahagian perawi, ada sebahagian hadis dalam sanadnya pada waktu itu ada perawi-perawi yang hebat, ada perawi yang hebat. Namun di atas perawi yang hebat tadi, gurunya ataupun guru kepada gurunya adalah mereka yang riwayat mereka tidak disokong oleh perawi-perawi thiqah yang lain, dan mereka pula bawa riwayat yang pada waktu itu tidak disokong oleh perawi thiqah yang lain. Maka ada wujudnya
perawi yang hebat macam mana sekalipun, riwayat tersebut tetap akan ditolak. Sebagai contoh, Imam Muslim bawakan perawi hadis seperti Imam Zuhri. Imam Zuhri adalah ulama hadis yang terkenal. Dengar je nama Imam Zuhri, kebanyakan orang yang pada waktu itu meriwayatkan hadis, pada waktu itu menghormati, sebab beliau adalah antara perawi hadis yang terkemuka. Lalu kalaulah Imam Zuhri bawa penambahan riwayat yang tak ada pada ulama lain, tak ada masalah. Tetapi ada kalanya penambahan riwayat itu dibawa bukan oleh Imam Zuhri. Imam Zuhri sekadar meriwayatkan, tetapi dibawa oleh gurunya ataupun guru kepada gurunya, orang yang berada dalam riwayat dalam sanad sebelumnya, dan orang tersebut hadisnya, riwayatnya tidak disokong oleh para ulama thiqah yang lain, maka hadis seperti itu akan ditolak. Walaupun ada nama Imam Zuhri dalam sanad tersebut, ada nama ulama-ulama hebat dalam sanad tersebut, hadis tersebut ditolak kerana perawi asal yang membawa penambahan, riwayat mereka tidak disokong oleh ulama-ulama thiqah yang lain yang sezaman dengan mereka. Jelas ke jelas? Okey, fa amma man tarahu, kata Imam Muslim sebentar. Kata Imam Muslim, fa amma, maka adapun man tarahu, seseorang yang kamu lihat, ya'tamidu, yang mana berlaku, limisli Zuhri, terhadap perawi seperti ataupun seumpama Imam Zuhri, fi jalalatih, pada kedudukannya yang tinggi. Semua ulama hadis kenal Imam Zuhri, sebab beliau antara ulama hadis yang terkenal, perawi hadis yang terkenal. Wa kasrati ashabihil huffaz, dan pada waktu itu anak muridnya dan mereka yang sezaman dengannya adalah para ulama hadis yang huffaz, al-mutqinin, yang teguh dan kukuh periwayatan hadis, dan mereka ini menyokong hadisnya. Pada waktu itu riwayat Imam Zuhri disokong oleh ulama-ulama thiqah yang lain. Wa hadisi ghairi, ataupun antara contoh ulama hebat yang lain seperti riwayat Hisham bin Urwah. Maka kata Imam Muslim, wa hadithuhuma, maka hadis kedua perawi ini, Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah, inda ahli hadis, di sisi ulama hadis, inda ahli ilm, di sisi ulama hadis, mabsutun, adalah tersebar, mushtarakun, dan turut disokong disertai oleh ulama fiqh yang lain. Maka pada waktu itu tak ada masalah. Hadis yang dibawakan oleh imam seperti Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah adalah disepakati. Qad naqala ashabuhuma, bahkan telah diriwayatkan oleh anak murid mereka berdua, anhuma, daripada mereka berdua, hadisahuma, hadis-hadis riwayat mereka, alal ittifaq, dengan kesepakatan, minhum, daripada para ulama hadis yang lain, fi aksarih, pada kebanyakan riwayat mereka. Maka hadis seperti Imam Zuhri dan Hisham bin Urwah, pada level Imam Zuhri dan Hisham bin Urwah tak ada masalah, sebab semua para ulama yang lain pada waktu itu sokong hadis tersebut. Anak muridnya pun sama, semua ulama hadis yang bagus, yang thiqah, sokong riwayat mereka. Ada kesepakatan oleh ulama thiqah yang lain dalam periwayatan mereka, maka tak ada masalah. Fayarwi anhuma, maka meriwayatkan daripada mereka berdua, ataupun daripada salah seorang daripada mereka berdua, iaitu Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah, al-adad, jumlah yang ramai, minal hadis, daripada perawi-perawi hadis. Okey. Mimma, namun masalahnya adalah di atas Az-Zuhri, guru kepada Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah, mimma la ya'rifuhu ahadun min ashabih wa laysa mimman qad syarakahum fi sahih mimma indahum. Namun mimma la ya'rifu ahadun, tidak ada seorang pun yang pada waktu itu mengenali, min ashabihima, wa laysa mimman, dan dalam waw itu adalah waw haliyah, dalam keadaan hadis tersebut
diambil daripada orang yang qad syarakahum, diambil daripada orang yang laisa, bukan telah turut disertai dalam hadis mereka fi sahih, dalam untuk menjadikan hadis tersebut sahih, orang-orang yang sezaman dengan mereka. Maka pada level Imam Zuhri, Hisham bin Urwah tak ada masalah. Pada level bawahnya pun tak ada masalah. Namun pada level guru dan ke atas, perawi-perawi yang Imam Zuhri ambil hadis daripada mereka, pada waktu itu tidak disokong oleh ulama thiqah yang lain, riwayat mereka. Mereka bersendirian bawa riwayat tersebut. Maka riwayat yang seperti ini, kata Imam Muslim, faghairu jaiz, maka adalah tidak boleh qabulu hadis hadha darbi, menerima hadis yang seperti ini minan nas, daripada orang ramai. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Maka kita nampak bagaimana telitinya Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis. Maka mereka tidak terpedaya, walaupun dalam sanad itu ada perawi seperti level Imam Zuhri dan Hisham bin Urwah sekalipun, mereka akan kaji setiap perawi yang ada dalam rantaian sanad tersebut. Kalaulah pada level Imam Zuhri dan Hisham bin Urwah yang mungkin mereka terlepas pandang, namun pada waktu itu ada guru-guru mereka yang ditolak kerana bersendirian membawa sesuatu riwayat yang tidak disokong oleh ulama thiqah yang lain, maka akhirnya riwayat tersebut tetap akan ditolak. Maka daripada sini memberi pengajaran kepada kita, apabila kita dengar sesuatu, walaupun daripada ulama, ilmuwan yang hebat macam mana sekalipun, tetapi kalaulah bila diselidiki, kata-kata tersebut diambil daripada orang yang tak sepatutnya dipercayai, maka riwayat tersebut tetap akan ditolak. Dan emosi, tak boleh nak kata, tapi Zuhri kot, Hisham bin Urwah kot, terima je lah. Mereka tak. Maka para ulama hadis, mereka tetap menolak apabila walaupun dalam sanad tersebut ada nama-nama yang hebat, selagi mana dalam sanad tersebut adanya perawi yang pada waktu itu tidak sepatutnya diterima riwayat mereka. Jelas ke jelas? Jelas. Kata Imam Tirmizi, wa qad syarahna, kata Imam Muslim, dan kami telah jelaskan daripada pandangan pegangan para ulama hadis wa ahli, dan mereka yang mahir dalam hadis, ba'dha ma yatawajjahu bih, sebahagian daripada apa yang kami berkehendak untuk terangkan. Man arada sabilal qaum, bagi orang yang ingin untuk berjalan mengikut pandangan mereka. Wa ufiqa laha, dan semoga diberikan petunjuk untuk mengikutinya. Wa sanazidu, dan kami akan tambahkan lagi beberapa perkara jika Allah berkehendak. Syarhan, penerangan, wa idahan, dan penjelasan, fi mawadhi' minal kitab, pada beberapa tempat daripada kitab ini, inda zikril akhbar, ketika mana ada disebutkan tentang hadis-hadis al-mu'allalah yang mempunyai kecacatan. Idza ataina, apabila kami tiba, alaiha, pada riwayat tersebut, fil amakin, pada tempat-tempat, allati yaliku biha syarah, yang bersesuaian dengannya penerangan, wal idah, dan penjelasan, insya-Allah taala. Maka di sini Imam Muslim pada waktu itu menutup akan 3 kategori yang beliau terangkan. Dan kenapa kadang-kala dalam sebahagian riwayat, walaupun ada nama-nama besar, beliau tidak nukilkan, beliau terangkan semua untuk kita faham cara penulisan Imam Muslim. Kata Imam Muslim, wa ba'du, dan sesudah daripada itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Siapakah kamu di sini? Anak murid dia. Siapa nama anak murid yang minta untuk ditulis kitab Muslim ini? Siapa nama dia? Ahmad bin Salamah. Maka beliau berkata, antara sebab yang lain kenapa beliau pada waktu itu menerima, menyahut permintaan untuk menulis kitab hadis, kata Imam Muslim, kerana pada zamannya terlalu banyak orang yang menggelar dirinya pakar hadis, ulama hadis, suka untuk menyebarkan hadis-hadis yang dipertikaikan, hadis-hadis yang mungkar daripada perawi-perawi yang tak sepatutnya diambil hadis daripada mereka. Maka sebab itu dia lagi semangat untuk mendatangkan hanya hadis-hadis yang sahih, memberi kesedaran
kepada masyarakat dan orang awam bahawa berhati-hati dalam menerima hadis, walaupun daripada ilmuwan hadis sekalipun, apabila mereka tidak berhati-hati dalam menyampaikan hadis, dalam berkongsi akan periwayatan hadis. Kata Imam Tirmizi, falaula, maka kalaulah tidak, allazi ra'aina, kerana apa yang kami telah lihat, min su'i sani, daripada perbuatan buruk, kathirin, kebanyakan, mimman, mereka yang nasaba nafsah muhaddithah, telah menggelar diri mereka sendiri muhaddis. Kami nampak sikap buruk orang-orang yang menggelar diri mereka ulama hadis, pakar hadis, ilmuwan hadis. Apa yang mereka buat? Fima yalzamuhum, pada apa yang mereka lakukan, min tarhil hadis, daripada menyebarkan, melontarkan, mencampakkan hadis begitu banyak, ad-da'ifah, yang lemah, war riwayatil munkarah, dan riwayat-riwayat yang mungkar. Kan kita dah belajar tadi apakah maksud riwayat mungkar. Wa tarkihim, dan mereka meninggalkan sikap al-iktisar, rasa cukup, alal akhbari sahihah, hanya pada hadis yang sahih, al-masyhurah, yang terkenal, mimma naqalahu, daripada apa yang telah diriwayatkan, as-thiqat, oleh perawi-perawi yang dipercayai, al-ma'rufun, dan dikenali. Sepatutnya cukup hanya kongsi hadis-hadis yang sahih, tapi ini tidak. Mereka suka pada waktu itu dengan gelaran yang mereka berikan kepada diri sendiri, muhaddis, ilmuwan hadis, pakar hadis. Mereka suka kongsikan riwayat-riwayat yang mungkar, riwayat-riwayat yang pada waktu itu tak sepatutnya dikongsikan dengan orang awam, dengan orang biasa. Dan mereka tak nak pada waktu itu merasa cukup dengan berkongsi hadis yang sahih sahaja. Okey, perawi-perawi yang sepatutnya mereka ambil adalah perawi yang thiqah, al-ma'rufuna bis-sidq, yang memang dikenali kejujuran dan sikap amanah mereka. Ba'da, sesudah daripada ma'rifatihim, mereka mengetahui, wa iqrarihim, dan mereka mengakui, iaitu mereka ni siapa? Orang-orang yang menggelar diri mereka ulama hadis, tetapi berkongsi hadis-hadis yang dhaif dan mungkar. Lalu mereka mengaku pada lidah, mereka tahu dengan ilmu yang mereka ada, anna kathiran, bahawa kebanyakan daripada apa yang yakzifun, mereka sampaikan, bihi, dengan hadis-hadis tersebut, ilal aghbiya minan nas, kepada orang awam yang jahil, huwa mustankar, ianya adalah riwayat yang mungkar, wa mangkul, dan riwayat yang diambil, an qaumin, daripada perawi, ghairi mardiyin, yang telah dituduh cacat oleh para ulama hadis. Walaupun mereka tahu perawi ni ada masalah, walaupun mereka tahu hadis ni mungkar, walaupun mereka tahu pada waktu itu riwayat ini ada masalah, tetapi Imam Muslim pada waktu itu mencela, mereka tetap berkongsi hadis-hadis seperti ini kepada orang ramai. Dan itu perbuatan yang tak sepatutnya. Mimman, mereka berkongsi hadis daripada perawi-perawi yang zammar riwayat anhum a'immatul hadis, para ulama hadis telah mencela untuk mengambil riwayat daripada perawi seperti ini. Ulama hadis dah cela, jangan ambil riwayat daripada perawi seperti ini. Antara ulama hadis yang telah mencela siapa? Seperti Imam Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdul Rahman bin Mahdi, dan selain daripada mereka daripada kalangan ulama hadis. Maka bila adanya sikap segolongan ilmuwan yang pada waktu itu suka menyebarkan hadis yang tak sepatutnya disebarkan, hadis yang mungkar, hadis daripada perawi yang ditolak, maka kata Imam Nawawi, lama sahula, maka pada waktu itu menjadi tidaklah mudah ke atas kami, iaitu Imam Muslim, al-intisab, untuk meletakkan lima sa'alta, apa yang kamu telah minta, minat tamyid wa tahsil, daripada memperolehi dan membezakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang ditolak dengan hadis-hadis yang diterima. Walakin, walaupun tak mudah kata Imam Muslim, dan akan tetapi, min ajli ma a'lamna, disebabkan daripada apa yang kami telah sebutkan kepada kamu, min nashril qaum, daripada perbuatan segolongan ilmuwan yang menyebarkan hadis-hadis yang mungkar,
bil asanidid dhi'af, dengan sanad-sanad yang lemah, al majhulah, yang pada waktu itu majhul, wa qadfihim, dan menyebarnya mereka hadis-hadis tersebut kepada orang ramai, allazina la ya'rifun, yang langsung tidak tahu, uyubaha, kecacatan dan keburukan hadis tersebut, khaffa, walaupun tugas ni susah sehingga ambil masa 15-16 tahun, khaffa, menjadi ringan, ala qulubina, pada hati kami, kata Imam Muslim, ijabatuka, untuk memenuhi permintaan kamu, ila ma sa'alta, terhadap apa yang kamu telah minta. Maka ini antara sebab yang kedua kenapa Imam Muslim pada waktu itu bersungguh-sungguh nak menulis kitab sahih beliau, supaya orang ramai tidak perlu mengambil hadis dan riwayat daripada riwayat yang telah ditolak, daripada perawi yang telah ditolak. Sebaliknya, ambillah daripada hadis-hadis sahih yang Imam Muslim telah kumpulkan di dalam kitab beliau. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kewajipan mengambil hadis anis thiqat, daripada perawi yang dipercayai, wa tarkil kadzabin, dan kewajipan meninggalkan perawi-perawi yang berdusta, wa tahzir, dan amaran minal kadzib, daripada berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Muslim, wa'lam, dan ketahuilah, waffaqakallah, semoga Allah mengurniakan taufik kepadamu, annal wajib, bahawa adalah kewajipan, ala kulli ahad, ke atas setiap orang, arafat tamyiz, arafa, untuk mengetahui. Apakah yang setiap orang perlu wajib mengetahui, terutamanya perawi hadis? Yang pertama, at-tamyiz, perbezaan di antara hadis yang sahih dan hadis yang pada waktu itu ada kecacatan. Dia perlu tahu. Sebab itu kita perlu tahu apa itu hadis yang mu'dal, apa itu riwayat yang mungkar, ciri-ciri perawi yang ditolak. Kita perlu tahu. Itu yang pertama. Hadis itu kita perlu dapat bezakan yang mana sahih, yang mana ada kecacatan. Yang kedua, apakah yang wajib kita ketahui? Wathiqatin naqilin, iaitu perawi-perawi yang thiqah, dipercayai, laha, untuk riwayat-riwayat, minal muttahamin, daripada perawi-perawi yang telah dituduh dengan kecacatan dan celaan dalam periwayatan hadis. Maka kenapa kita perlu tahu dua benda ini? Hadis yang sahih kita perlu dapat bezakan daripada hadis yang tidak. Perawi yang thiqah daripada perawi yang muttaham. Kenapa? Alla yarwiya, supaya kita tidak meriwayatkan minha, daripada hadis-hadis yang ditolak ini, hadis-hadis yang ada kecacatan ini, illa, kecuali ma'arafa, hadis-hadis yang kita tahu sihhata makharijih, kesahihan sumbernya, wassitarata fi naqilih, dan terpelihara pada periwayatannya, wa an yattaqiyah. Dan kenapa penting kita tahu dua benda tadi? Supaya kita boleh menjauhkan diri minha, daripada hadis-hadis itu, maka minha, apabila hadis tersebut datangnya daripada an ahli tuham, orang-orang yang telah dituduh dengan kecacatan, wal mu'anidin, dan orang-orang yang sombong, min ahli bid'ah, daripada kalangan ahli bid'ah. Kemudian Imam Nawawi bawakan pada baris yang ke-246, pada baris yang ke-6, berkenaan tentang pandangan para ulama mengambil hadis daripada mereka yang bid'ah, mereka yang ada masalah akidah. Maka di situ ada pandangannya. Ada 1, 2, 3, 4 baris yang pada waktu itu diperbahaskan. Secara ringkasnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Baris yang keempat daripada bawah. Ini pandangan majoriti. Wa minhum man qala tuqbal, dan sebahagian menyebut bahawa diterima hadis daripada perawi-perawi yang ashabul bid'ah, daripada perawi-perawi yang ada pertikaian pada akidah dan kepercayaannya, daripada kalangan ahli bid'ah, dengan syarat idza lam yakun da'iyah ila bid'atih, selagi mana dia tidak mengajak kepada kepercayaannya yang salah. Wala tuqbal,
dan tidak akan diterima langsung riwayatnya apabila dia ada mengajak kepada kepercayaan bid'ahnya. Dan inilah pandangan majoriti para ulama hadis, awil aktsarina minal ulama, wa huwa al-a'dalus sahih. Maka sebab itu ada sebahagian besar para ulama hadis mengambil riwayat daripada perawi-perawi yang dikenali sebagai ashabul bidah, sebab perawi tersebut langsung tidak mengajak kepada apa yang beliau percaya dan beliau yakini. Okey. Terus wad dalil, dan dalil ala anna alladhi qulna, bahawa apa yang kami telah katakan iaitu penting untuk mengetahui perawi, untuk membezakan perawi daripada yang boleh diambil riwayat dan daripada yang perlu ditolak. Huwal lazim, adalah perkara yang melazimkan, duna ma khalafah, bukannya perkara yang menentangnya, adalah firman Allah Ta'ala, wa ta'ala zikruh, maha tinggi sebutan Allah. Firman Allah di dalam suratul Hujurat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, binaba, membawa sesuatu berita, fatabayyanu, maka selidikilah terlebih dahulu. Maka Al-Quran suruh tabayyun. Bila ada je perawi yang dicurigai, bila ada je perawi yang pada waktu itu muttaham, dituduh dengan kecacatan pada riwayat dan sebagainya, maka Al-Quran suruh selidik terlebih dahulu. Kenapa? Antusibu qaumah, agar kamu tidak menimpakan kepada segolongan kaum, bijahalah, dengan sebab kejahilan kamu, fatusbihu, maka menjadilah kamu menyesal, ala ma fa'altum, terhadap apa yang kamu lakukan. Begitu juga dalam firman Allah yang lain, wa qala jalla sana'uh, mimman tardawna minasyuhada, saksi-saksi mestilah daripada kalangan mereka yang diterima penyaksian. Kita tak boleh nak terima semua saksi, kita tak boleh nak terima semua benda daripada semua orang. Mestilah saksi-saksi tardaun, yang pada waktu itu kamu terima penyaksian mereka. Begitu juga firman Allah pada tempat yang lain, wa ashhidu zawai adlin minkum, dan jadikanlah saksi-saksi kamu daripada mereka yang adil, yang dipercayai, yang mana kita panggil sebagai thiqah. Maka daripada sini kita nampak 3 ayat ini, bagaimana Allah menegaskan perlu meneliti setiap berita, riwayat, perkara yang kita terima, dan mestilah kita ambil daripada perawi dan mereka saksi yang dipercayai, terutama daripada kalangan mereka yang adil dan thiqah. Maka kata Imam Muslim, fadallah, maka hadis-hadis, maka ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan, bima zakarna min hadhil ayat, dengan apa yang telah kami sebutkan daripada ayat-ayat ini, anna khabaral fasik, bahawa riwayat perawi yang fasik, saqitun, adalah jatuh gugur, ghairu maqbul, takkan diterima. Perawi yang fasik, riwayat mereka tidak akan diterima. Wa anna syahadata ghairil adal, dan penyaksian daripada seorang yang tidak adil, mardudun, adalah ditolak dengan pasti. Kata Imam Muslim, walaupun tak dinafikan ada beza di antara perawi hadis dan juga saksi di hadapan hakim, tetapi daripada sudut penerimaan sesuatu, mereka berkongsi pada waktu itu tujuan yang sama. Kita nak ambil hanya daripada orang yang dipercayai, bukan daripada orang yang pada waktu itu dipertikaikan kesahihannya. Sebab itu kata Imam Muslim, wal khabar, dan hadis, wa in faraqa makna, walaupun berbeza maknanya daripada makna saksi dalam penyaksian, fi ba'dil wujuh, pada sebahagian sudut, faqad yajtami'an, namun telah berkumpul kedua-duanya, iaitu syahadah dan juga periwayatan hadis, fi a'zami ma'anihima, dari sudut makna yang paling besar. Apakah pada waktu itu makna yang paling besar yang disepakati? Idh kana khabrul fasik, apabila hadis seorang yang fasik, ghaira makbul, adalah tidak diterima oleh para ulama hadis, kama, sebagaimana penyaksian orang tersebut juga ditolak oleh majoriti para ulama hadis, oleh majoriti para ulama.
Maksudnya apakah persamaan yang ada? Semua orang akan menolak penyaksian dan juga periwayatan hadis daripada seorang yang fasik, seorang yang pada waktu itu tidak jujur, tidak dipercayai dan tidak thiqah, maka ditolak kata-katanya. Wadallati sunnah, dan hadis-hadis juga menunjukkan ala nafi riwayatil munkar, terhadap penafian riwayat yang mungkar daripada hadis-hadis. Kanahwi dalalatil Quran, seperti mana apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran terhadap penafian menerima hadis orang-orang yang fasik. Wa huwal atharul masyhur, dan ianya adalah hadis yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, man haddatha anni bihadithin, barang siapa yang meriwayatkan daripadaku sesuatu hadis, yura, diketahui bahawa hadis tersebut adalah dusta dan dia tetap meriwayatkan, fahuwa ahadul kazibin, maka dia pun tergolong sebagai salah seorang daripada pendusta. Maka apakah sanad untuk riwayat tadi? Baca. Wabihi ilaihi qala haddatsana. Baca. Maka dibawakan sanad untuk ucapan tadi, untuk hadis tadi, bahawa barang siapa meriwayatkan daripada Nabi sesuatu hadis yang dia tahu hadis itu dusta, dia tetap meriwayatkan, dia pun termasuk dalam golongan orang dusta. Maka ini peringatan untuk kita. Kalaulah kita tahu, bukan sekadar hadis, termasuklah benda lain, kita tahu benda yang kita nak kongsi itu memang bohong, kita tahu, tapi kita tetap nak cakap, maka kita pun dikategorikan sebagai pembohong. Sebab itu pada tajuk yang berikut, Imam Muslim membawakan dalam mukaddimah taghliz, amaran keras terhadap pembohongan terhadap Nabi SAW. Yang ini kita sambung nanti pada jam 6.45 petang insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.